Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Apa khabar semua? 2 hari kita tidak ke udara. Sibuk pergi open house sana, open house sini, open sana, open sini. Tak sempat nak open cerita politik. Jadi hari ini kita bersama dengan sahabat-sahabat yang hadir, kita akan membicarakan tentang isu-isu semasa. Macam mana Anwar nak menjadi Perdana Menteri? Pemilihan parti sendiri pun porak-poranda bagaimana dia nak menjaga negara, tuan-tuan. Ini menjadi tajuk kita pada malam ni. Sesiapa yang ingin bertanyakan sebarang persoalan, bolehlah ajukan soalan anda terus melalui WhatsApp. Saudara Hafiz, nombor telefon 012 2600 752 012 2600 752. Boleh hantar WhatsApp pada dia atau boleh hantar komen di ruangan komen. Satu orang, ada orang dekat Madinah ni tengah tengok kita ni. Saudara Aizul, kau pergi buat ibadah, jangan kacau-kacau tengok politik punya ni. Okey, kalau ada soalan, bolehlah masukkan di ruangan komen Facebook. Malam ni kita ada satu telefon je. 2 telefon lagi belum sampai. Jadi bolehlah bertanya sebarang persoalan yang anda ingin ajukan. InsyaAllah kita akan cuba menjawabnya. Okey, silakan. Soalan tu. Assalamualaikum. Boleh Datuk ulas tentang situasi yang berlaku pemilihan PKR sekarang ni tu? Ya. Pemilihan PKR, pertama sekali ada FRU dikejarkan ke Port Dickson. 4 orang ditangkap 4 orang ditangkap. Dah siap tawaf, alhamdulillah dah sampai Mekah dah si Aizul. Okey. Dan dalam masa yang sama kita juga tahu bahawa sahabat-sahabat kita yang bertanding di kawasan-kawasan tertentu. Contohnya kita dengar saudara Farhash. Farhash ni susu politik kepada Anwar Ibrahim. Beliau hari ini mengeluarkan kenyataan. Sama ada dia yang keluarkan kenyataan ke media yang spin ke, ini saya tak pasti. Dia kata perlu diadakan apa dia panggil? Audit forensik. Audit forensik ke atas proses pemilihan. Sebab beliau sepatutnya dah menang dah di Gombak menentang ketua PKR cabang Gombak, Datuk Seri Amiruddin. Tiba-tiba hari ini Amiruddin pula yang diisytiharkan sebagai pemenang. Ataupun tak tahulah diisytiharkan ke ataupun keputusan tu dilihat berbeza. Sahabat saya, tolong ambilin ke bawah. Sahabat saya seorang lagi, saya dapat tahu pun dia punya keputusan okey. Dia dah menang. Tiba-tiba hari ni orang lain pula menang. Kita dapat tahu saudara Hans Isaac kalah, saudara Ultimate kalah, Abdulin Syawki pun kalah. Ni kawan saya masa di UiTM Perak dulu. Satu tim rugby dengan dia. Semua kalah. Itulah siapa suruh kau masuk PKR. Patut dia belajar melalui pengalaman orang terdahulu. Antara yang berasas PKR ni, dia orang ni banyak cakap lain buat lain. Dia duk cerita negara kena ada good governance, kena ada transparency, kena ada apa dipanggil macam-macam lah, anti rasuah kejadahnya kan. Bila mereka belum lagi berkuasa pun dah duit derma pun dia orang ni kelepet, tuan-tuan. Ada orang kelepet untuk buat banglo pun ada. Lepas tu duit daripada Yahudi pun dia tak peduli kan. Wan Aziza pergi 2003 hujung tahun pergi ke
ke Washington DC bersama Azmin Ali, bersama dengan Elizabeth Wong, Khalid Jaafar, susah kebar Anwar dulu untuk mendapat Tenjo tak pergi. Dia hantar Elizabeth Wong untuk mendapatkan dana daripada George Soros untuk bertanding Piala Raya tahun 2004. Bila time atas pentas memang berdegar-degar, rasuah lah, salah guna kuasa lah. Belum dapat kuasa dia orang dah macam gini tuan-tuan. Apatah lagi bila dapat kuasa. Itu hari bila dapat kuasa kita tengok Anwar sendiri pun diam je. Diam je. Apa Mahathir buat, bagi kat kroni dia diam je. Kalau dia bersuara, hilanglah jawatan Perdana Menteri yang dijanjikan nak diserahkan kepada Anwar selepas tu. Itu yang bila bagi projek kepada Upcom, syarikat gentian optik milik anak Mahathir, Anwar pun diam je. Bila Mahathir bagi pula pembekalan petrol dan diesel kepada siapa nama seorang ni, Mirzan Mahathir, melalui Petron, Anwar pun diam je. Diam-diam, kunci-kunci mulut. Last sekali tak dapat juga jadi Perdana Menteri. Kena kencing. Sebenarnya saya pun tak faham Anwar ni. Dah banyak kali kena kencing pun, dia percaya lagi dengan Mahathir ni. Tapi apa pun, kerana jago penipu negara ni, bagi saya dia ni orang nombor 2 lah di belakang Badan Presiden. Kerana kalau orang nak menggantikan Anwar ini, mestilah mempunyai kemampuan menipu rakyat, mengeluarkan formula-formula bodoh, kelentong itu, kelentong ini, spin sana, spin sini. Dan tak adalah orang lain yang lebih layak untuk menggantikan Anwar Ibrahim untuk menjadi timbalan Anwar selain daripada Rafizi Ramli. Jadi kita ucapkan tahniah dan syabas kepada Rafizi. Kita doakan semoga dia menang. Kerana tak ada orang macam ni, susah sikit kita nak lawan PKR. Kalau ada orang macam Rafizi ni, senang sikit, tak payah banyak kerja. Kita cuma keluarkan ayat-ayat lama dia, poster-poster lama dia. Kalau Saifuddin ni, dia cerdik sikit. Banyak susah sikit kita nak cari modal-modal dia cakap benda yang tak apa nak betul ni kan. Dia cakap pun kadang-kadang ada substance juga. Jadi memang baguslah kalau Rafizi menang. Senang sikit kita lawan. Jadi cukup. Ada apa-apa lagi nak tanya pasal pemilihan PKR ni? Ada tu. Okay tu. Ni soalan daripada netizen tu Ya. Dia tanya, dia cakap okey, Rafizi dijangka menang sebab sekarang ni dalam 9 negeri dia dah lead 15,000 undi daripada Saifuddin Okey. So jadi soalan dia, adakah sebenarnya PKR tu bertambah baik ataupun macam mana tu? Maksud dia tu, soalan dia maksudnya PKR tu PKR ni kita nak bungkuskan dalam pilihan raya. So lebih baiklah dia semakin parah macam sekarang ni. Kalau dia jadi bertukar jadi baik, contohnya kalau tiba-tiba Saifuddin Nasution berhenti, Saifuddin Nasution ni iyalah tak adalah cacat celah sangat, main belakang tak ada, kes liwat tak ada, apa ni, dia menjadi menteri pun tak ada pula dengar cerita ada kes rasuah ke salah guna kuasa. Jadi kalau orang macam ni jadi presiden PKR, penat sikit kita kerja, kan? Jadi biarlah orang macam Rafizi ni ambil alih, Anwar pun nampak gayanya taring dia dah makin tumpul, lebih kurang dalam berapa persen orang yang keluar semua sekali? 12%. Dah meningkat sikit lah jumlah orang yang keluar mengundi daripada 7.8%, dah jadi 140,000, lebih kurang dalam 12%. Tapi baguslah, bagus. Kita harap sangatlah kalau boleh Rafizi ni menggantikan, sebab dia orang ni semua dah tak ada harapan lagi, dah tak mengharap pada Anwar Ibrahim. Dia orang tahu Anwar takkan boleh membawa PKR ke arah kemenangan. Itu sebab mereka mengharapkan magic daripada Rafizi Ramli.
Mereka mengharapkan formula-formula penipuan-penipuan yang Rafizi dulu pakai, yang telah berjaya memperbodohkan rakyat Malaysia, yang telah berjaya menyebabkan lebih kurang hampir 25% pengundi-pengundi Melayu silap mengundi dalam pilihan raya umum yang ke-14. Mereka mengharapkan orang ni akan terpengaruh sekali lagi pada Rafizi. Tambih, saya mau beritahu, bukan semua rakyat Malaysia ni bodoh. Ada orang belajar melalui pengalaman. Jadi janganlah kamu fikir dengan meletakkan jago pemfitnah negara ni, dengan meletakkan kaki belit ni, orang akan percaya dengan formula-formula kelentong dia tu. Orang tak akan percaya, tuan-tuan. Orang tak akan percaya. So, terima kasih. Terima kasih kerana telah menunaikan, mengkabulkan doa kami, semoga Rafizi Ramli diangkat menjadi timbalan Presiden PKR. Terima kasih. Okey, ada lagi soalan-soalan lain? Itu, ni ada soalan netizen juga. Ya. Dia kata, adakah dengan kemenangan Rafizi sebagai timbalan menunjukkan rakyat kononnya kembali mendukung PKR? Tak adalah, yang sebenarnya ahli PKR tu sudah tak ada harapan lah lagi dengan PKR ni. Itu sebab dia orang dah tak nak lagi associate themselves dengan PKR. Hanya 12% je hadiri AGM. Kalau tahun pemilihan UMNO ni, confirm penuh lah mesyuarat agung UMNO ni, Tapi ini tahun pemilihan PKR 12% je. Kalau ada 100 orang ahli, 12 orang je keluar ahli. Quorum pun tak, kalau nak ikutkan tak cukup lah kalau di satu-satu cawangan. Jadi itulah realitinya. Dan daripada 12 orang ni pula, mereka dah tak yakin dengan Anwar Ibrahim. Mereka dah tak yakin dengan calon Anwar Ibrahim sebagai timbalan Presiden, Saifuddin Nasution. Dan mereka harap PKR boleh menipu sekali lagi dengan menggunakan jago formula dia. Jadi bagi saya, pertama sekali syarat yang jelas ialah rakyat yang dulu berada di dalam keadaan menyokong PKR hari ini sudah tidak menyokong. Kalau ahli dia pun sendiri tak menyokong, apatah lagi yang hantar pagar. Apatah lagi yang hantar pagar. Yang dulu orang UMNO yang berpaling tadah, marah tak dapat tu, tak dapat ni kan. Ini pun ada orang tengah marah lagi ni bila kita hapuskan AP. Orang yang dulu merasa, bukan ramai pun, merasa dapat AP Kobis. Tiba-tiba hari ni bila kerajaan putuskan tak ada lagi AP. Kena faham, jangan fikir pasal diri kita saja. Memang betul lah sebelum ni kita dapat nikmat, kita dapat AP Kobis. Siapa yang pergi import sendiri Kobis, alhamdulillah. Tapi ada setengah-setengah dia orang ni, dia pajak kat China je. Dia pajak. Hari ni dia orang bising, dia kata, oh sebelum ni itu hak Bumiputera. Ni bukan, kalau hak Bumiputera patut kau jual kat China, buat apa? Siapa yang meniaga betul-betul tak apalah, alhamdulillah. Betul lah. Yang kita marah ni setengah-setengah ni pajak. Lepas tu ada pula yang mengambil kesempatan menaikkan harga dengan melampau. Jadi apa yang kerajaan buat ni nak memastikan bahawa tidak ada lagi monopoli daripada mana-mana pihak, terutamanya pemegang-pemegang AP ni, dan mereka pula menyusahkan rakyat dengan menaikkan harga dengan keterlaluan. Kita faham peniaga-peniaga ni ada kekangan-kekangan, kita tak nafikan, dan insya-Allah kerajaan akan fikirkan macam mana cara kekangan-kekangan ini akan dapat kita atasi bersama supaya dari segi kos untuk menghasilkan produk-produk mereka ni dapat dikurangkan. Ini KPDNKK kena main peranan, Kementerian Pertanian kena main peranan, Perdana Menteri kena main peranan, semua pihak kena main peranan lah. Tapi jangan letakkan semua beban kesalahan kepada kerajaan saja. Sebab turun naiknya harganya, akhirnya peranan yang paling besar ialah consumer, pengguna.
Kalau misalnya sesuatu barang itu ada pihak mengambil keputusan untuk menaikkan harga sesuka hati, dan pengguna barang merintih, tapi sampai kat kedai dia beli benda yang sama. Betul tak? Dia tak ada fikir nak cari substitute ataupun nak cari gantian benda lain. Jadi macam mana kita nak mengatasi masalah tu? Memanglah susah. Sebab contohnya kalau Milo, aku suka ambil contoh Milo sebab kita tahu ada Milo, ada minuman kopi lain, ada Ovaltine, ada Vico kan. Kalau orang bising-bising Milo naik harga, sampai kedai mamak dia order Milo juga, macam mana harga Milo nak turun? Kena faham bahawa kalau misalnya mereka bersedia untuk ubah, memang kita tahu dia orang tak mendengar benda-benda macam kalau apa, ayam mahal makan ikan. Ada orang tak mau dengar. Ini manusia macam itulah, dia tak mau dengar benda macam ni. Tetapi dalam teori perniagaan, memang sesuatu harga barang tu bergantung pada penawaran dan permintaan. Harga dia bergantung pada supply and demand. Memang kerajaan boleh kontrol certain item, tapi bukan semua benda boleh kontrol. Kalau beras ke nak kontrol, okey lagi, kan? Tapi banyak benda dia bergantung pada free market, free market. Barang dia dekat bawah. Tolong tengok je. Okey. Okay, Dok. Tadi Datuk ada sentuh pasal AP tu. Oleh kerana isu harga barang yang tak menentu sekarang ni, rakyat menyalahkan AP ni diberi oleh orang tertentu dulu, diminta oleh BN. Dan kemudian di kalangan kartel, dan ini yang menyebabkan harga barang tidak dikawal dan manipulasi dan sebagainya. Jadi mungkin dia cuba politikkan isu ini, AP dan harga barang naik ini kepada itu sebabnya bila kerajaan memutuskan, pertamanya tak ada lagi dah apa ni, AP ni banyak dimasukkan, kecuali beras tu dia tak masukkan lagi. Kebanyakan yang lain-lain buat makanan, kita nak elakkan daripada kekurangan ataupun shortage of food. Jadi dimasukkan AP tu, maknanya siapa pun nak import boleh import. Jadi bila ramai orang yang mengimport, tidak ada lagi monopoli, maka akan wujud kompetitif, akan wujud persaingan. So persaingan yang sihat ini kebanyakannya ialah mereka akan menawarkan harga barang itu dengan harga yang lebih murah. Jadi akhir sekali yang akan mendapat manfaat ialah consumer ataupun pengguna. Jadi apa masalahnya? Sama juga kalau kita tengok ugutan-ugutan yang diberikan oleh peniaga-peniaga ayam. Kalau kerajaan kita lembih, bila kena ugut, kena gertak, tutup 2 hari, kita terus tambah subsidi mengikut kehendak dia orang, memang matilah. Betul lah. Kita kena tahu antara menyebabkan rangkaian apa ni yang menyebabkan kos meningkat, terutamanya kerana ada pihak-pihak tertentu memainkan peranan, menaikkan harga dedak dan sebagainya, menaikkan harga-harga perkara-perkara yang bersangkut paut dengan pengeluaran ataupun penternakan ayam ni. Jadi kita tak boleh tunduk. Jadi bagi saya memang cantik. Dalam keadaan negara besar pun ada yang sudah pun melarang. Singapura dah melarang produk tertentu daripada keluar daripada negara dia. Thailand pun dah melarang produk tertentu, padahal Thailand ni negara yang betul-betul dari segi kedudukan pertanian dia memang cukup hebat, kan? Mereka pun larang daripada mengekspor. Jadi apa salahnya bila kerajaan mengatakan bahawa tak boleh lagi ekspor ayam? Malah dia bagi kebenaran pula, siapa nak import ayam bulat boleh import. So benda ni bagus lah. Bagus untuk rakyat. Bagi saya, apa juga yang dia orang buat, memang betul saya tak nafikan orang yang sebelum ni mungkin kaya kerana dapat AP Kobis, dapat AP ayam, dapat AP tu, AP ni, lepas ni mereka punya pendapatan terjejas. Memang akan ada kumpulan yang akan terjejas. Tetapi yang penting sekali, 32 juta rakyat Malaysia, itu ianya akan memberikan kemudaratan kecil kepada kumpulan kecil,
tapi dia akan memberikan kemudaratan yang dia akan kemaslahatan yang lebih besar kepada kumpulan yang lebih besar. Itu lebih penting. Nak senangkan hati semua orang tak boleh, kan? Jadi mungkin kerajaan boleh pertimbangkan orang-orang yang terkesan dengan akibat daripada AP ni, mungkin bagi insentif-insentif lain lah. Apa yang dia boleh buat, kan? Macam mana dia boleh tukar ke industri lain ke apa, kan? Taklah mengharap menyewa dia punya AP saja. Okey. Pada masa yang sama, bila isu harga barang tak menentu ni, netizen ni mereka membuat perbandingan pula banding Malaysia dengan Singapura. Yang mana Singapura ni dia tak ada ladang ternakan ayam, tetapi harga ayam terkawal. Warna kita kat Malaysia, Singapura ni dia tak ada minyak, warna kita ada minyak, tapi harga kita masih lagi dalam keadaan yang dah 20 tahun harga ayam pun masih tak stabil, harga minyak dan sebagainya tu. Ini yang kita, macam mana kita nak jawab isu itu? Macam mana cerita harga minyak dia orang stabil? Memang harga minyak dia orang stabil. Dia orang ikut harga minyak dunia. Memang harga minyak dia orang stabil. Harga minyak dunia naik dia orang mampus. Harga minyak dia orang 3 kali ganda lebih mahal daripada kita. Kan? Memanglah harga ayam dia orang stabil. Sebab toke-toke ayam kat Malaysia ni, kan, ada setengah-setengah dia orang tak nak jual dekat tempatan, jual kat Singapura. Duit lebih. Kau tunggu nanti, lepas ni dah tak boleh dapat ayam. Stabil lah harga ayam dekat Singapura. So what's the government doing is basically correct. Benda betul kita sokong, tak betul kita tala. Apa masalah? So, balik pada isu ni tadi, pemilihan itu PKR ni. So, jadi maksudnya sekarang dengan keputusan pemilihan ni, maksudnya Anwar ni tak layak lah untuk jadi PM. Kita memang tahu dia memang tak layak. Kau rasa dia layak ke? Tak layak lah. Sebab dia tak boleh nak kontrol ahli-ahli dia ni, macam mana nak kawal negara kan? Rafizi pun balon dia, apa tak lagi lah. Yang lain-lain ni. Okay, lepas tu pula, dia ada keluar statement lah 3 hari lepas lah saya. Dia kata dia akan bersihkan Malaysia daripada rasuah jika PH menang PRU akan datang dan dia jadi PM. Kononnya ketegasan tu. Saya simpatilah dengan nasib rakyat Malaysia. Mereka akan bergelombang dengan rasuah. Sebab bagi saya Anwar memang takkan jadi PM lah. Okay, lagi satu ni Tok, ni ada seringan ni orang PKR masuk ni. Dia kata Datuk bolehlah cakap pasal UMNO buat pemilihan lepas pilihan raya. Itulah dia sebab UMNO tak bodoh. UMNO tak bodoh. Aku antara orang yang setuju setiap 3 tahun sekali mesti ada pemilihan. Tapi masalahnya 22 bulan tu belum lagi 2 bulan nak genap 2 tahun sudah berubah kerajaan. Ganti dengan Muhyiddin. Muhyiddin ambil alih kuasa je. Dia takut nak diadakan undi tak percaya. Maka dia terus lockdown satu negara. Maka daripada situ sudah mula wujud ketidakstabilan. Bila dah wujud ketidakstabilan, takkanlah kita dah tahu keadaan negara tak stabil, mandat perlu diserahkan kembali kepada rakyat. Jadi maknanya dalam kata lain, kita kena buat pilihan raya segera. Takkanlah dikala kita dalam kepala kita daripada bulan bulan Februari 2020, 2 tahun yang sudah kita dah merancang kita nak pilihan raya. Pada ketika itu, ke bawah dulu tuanku yang Tuan Agung tak bagi sebab pandemik baru nak bermula. Sudah 2 tahun UMNO cerita nak buat pilihan raya. Takkan kita nak buat pemilihan parti dulu. Bila genap 3 tahun, maka kita memutuskan kita perlu tangguhkan. Kita minta pandangan daripada kaum B. Daripada kaum B, hampir ke semua bahagian bersetuju. Adalah lebih kurang berapa bahagian? 12 bahagian lah. 12 bahagian yang kita tahu tak setuju. Yang lain semua setuju untuk diadakan pemilihan selepas pilihan raya. Sebab kita dah tahu dah, kalau buat pemilihan, parti PKR ni dah tinggal
berapa persen je kuasa dia? Berapa persen dia? Pun sampai kena hantar apa ni FRU, ada yang kena tangkap, bertumbuk apa semua sekali. Tempat nak boleh menjadi ahli parlimen ni? Kan? Boleh jadi macam tu? Kan? Pemilihan pula, ada pula undian tu lah dan sebagainya. Kan? Farhas, Setiausaha Politik Anwar sendiri pun tak puas hati dengan keputusan, mengatakan perlu ada forensik audit ke atas dia punya tu. Dia kenakan betul bos dia tu. Betul tak? Jadi whatever happened to PKR now, that shows that UMNO had made a very right decision. Clear cut. Keputusan yang betul dengan tidak mengadakan pemilihan lebih awal sebelum pilihan raya. Kalau tidak, tapi kita tak adalah pun nak sampai FRU masuk pemilihan ni. UMNO ni alhamdulillah lah kan. Belum pernah dengar lagi. Okey. Jangan rasa besar sangat. Itulah kenyataan Hamzah Zainuddin tu untuk membalas kepada Ahmad Maslan. Hamzah kata Bersatu kuat dan mempunyai ramai menteri dalam kabinet. Kita kena faham lah, dia pun Susah Agung Bersatu kan? Jadi biarlah dia kena tunjukkan juga dia punya kesetiaan kepada Bersatu tu. Aku dengar juga Muhyiddin ni macam ada sikit angin dengan dia kan. Jadi biarlah dia jalankan tugas dia sebagai Susah Agung Bersatu sebelum ditukar oleh Muhyiddin. Okey tu. Ni soalan. Tapi aku yakin kalau Datuk Hamzah ni kita offer jadi ahli UMNO, dia masuk boleh. Tapi dia kena masuk seluruh PI dulu macam tu. Itu pandai-pandai presiden lah. Okey tu. Ini soalan kita tu adakah rombakan kabinet akan berlaku dalam masa dekat tu? Dari hutan peletakan kononnya Zuraida ni hari ini pada kabinet. Kalau tanya saya secara peribadi, saya rasa akan ada lantikan baru. Akan ada lantikan baru. Sama ada Zuraida dilantik semula kan? Ataupun ada seorang timbalan Perdana Menteri kan? Sebab saya percaya bahawa pilihan raya akan berlaku tahun depan. Okey dok. Kalau Datuk cakap macam tu, ada juga yang tular ni, hari 2 ni dalam media sosial ni. Satu gambar dia kata tular di media sosial tarikh pilihan raya di mana pembubaran parlimen pada 1 April 9, 25 April 9 penamaan calon, 8 April 10 pihak diumumkan. Boleh komen sikit tu. So itu semua rumus lah. Itu semua rumus lah. Saya rasa kalau betul kan, pertama sekali Perdana Menteri kena menghadap ke bawah duli tuanku kan. Selepas Perdana Menteri menghadap ke bawah duli tuanku dah perkenan kan. Ada bersetuju untuk diadakan pilihan raya. Lepas tu pengumuman pembubaran. Lepas pengumuman pembubaran barulah SPR bermesyuarat. Lepas SPR bermesyuarat baru kita tahu bila tarikh untuk buat penamaan calon, bila tarikh undi awal, bila tarikh pengundian dari pilihan raya kan. Jadi kalau keluar apa-apa juga bentuk poster-poster sewa ni, abaikannya lah. So jangkaan Datuk tahun depan lah. Tahun depan sampai habis term ke atau awal tahun macam mana? Tahun depan. Tahun depan. Mungkin tak sampailah bulan 7. Tak sampailah bulan 7. Maksudnya habis term lah. Cuma saya rasa kalau misalnya parti dah bersetuju meletakkan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai poster boy kan.
kena faham kenapa hasrat parti sanggup berkorban, kenapa presiden sanggup berkorban, tidak meletakkan diri dia sebagai poster boy, kan? Meletakkan naik presiden saja sebagai poster boy, kerana kita mahu parti mendapat keputusan yang paling cemerlang, kan? Dan kita pun tahu lagi lambat kita buat pilihan raya, lagi teruk keadaan keputusan pilihan raya, kan? Korang tak pelik ke setiap kali nak pilihan raya je harga barang ni melambung, kan? Dulu 2015 kan, melambung disebabkan, alasannya lah disebabkan GST. 2015 GST, 2016 ada GST, 2017 ada GST, 2018 GST dah lama stabil. Harga pun dah okey. Mata wang pun dah berjaya kita pulihkan daripada jatuh tu akibat daripada kejatuhan harga minyak dengan pelabur-pelabur Amerika bawa balik duit ke Amerika disebabkan Donald Trump menjanjikan akan menaikkan interest rate di Amerika. Tapi tengok, bila tukar kerajaan, buang GST, ada harga barang turun? Tak ada. Naik lagi adalah. Betul tak? Lepas tu bila GST dihapuskan, negara kehilangan pendapatan tambahan lebih kurang 30 bilion setiap tahun. Jadi apa yang Datuk Seri Najib bagi semua terpaksa dirampas satu persatu oleh Lim Guan Eng dan Mahathir. Last sekali rakyat happy tak? Rakyat tak happy. Last sekali rakyat merindui zaman BN. Betul tak? Jadi itulah antara sebab-sebab kenapa kita hari ini mendapat kepercayaan balik daripada rakyat. Jadi kalau dulu kita pun dah perasan dah bagaimana DAP ni memainkan peranan meyakinkan mereka punya usahawan-usahawan untuk menaikkan harga barang. Lepas tu bila dia orang naikkan harga barang, dia kata jangan salahkan kami, salahkan Najib dengan Rosmah. Ingat lagi? Ya, betul. Betul. Itu adalah cara mereka kempen. Itu sebab bila kerajaan tidak tunduk dengan ugutan penternak-penternak ayam ni, saya setuju. Saya setuju. Lepas tu kerajaan jamkan dia orang. Kau nak ugut-ugut, okey, tak apa, kita tengok kau nak buat apa dengan ayam kau. Tak boleh ekspor. Menyesal tak sudah sekarang. Bila tak boleh nak ekspor, maka akan ada lebihan penawaran dalam pasaran ayam tempatan. Harga automatik akan turun. Betul tak? Siapa yang awal-awal sekali kata kerajaan terburu-buru? DAP. Anthony Loke, DAP. Nampak tak? Jadi di belakang mereka-mereka yang sedang menaikkan harga barang untuk membuat rakyat marah pada kerajaan ni, belakangnya DAP. Takkan tak boleh nampak isyarat tu sangat jelas. Dikala rakyat tengah marah, penternak-penternak ni menaikkan harga barang, menaikkan harga ayam, bila kerajaan setuju untuk hentikan ekspor, bagikan ayam ni dekat orang tempatan dulu, dia pula boleh backup. Dia boleh backup. Jadi sekarang kita boleh dah boleh gambarkan siapa agaknya yang menyuruh ni. 3.6 juta lah. Sebab peniaga-peniaga ni bila semua barang dia orang naikkan, maka rakyat akan cakap senang je. Apa yang kerajaan BN ni buat? Betul lah kerajaan kita ni bukan kerajaan BN, tetapi kerajaan yang dipimpin oleh BN, kerajaan campuran yang dipimpin oleh BN. BN akan kena dia punya getah juga. Betul tak? Itu sebab kita kena memerintah mengikut acuan kita sendiri. Kita kena pastikan pilihan raya akan datang, BN kena menang Solo, kena pergi Solo dan menang Solo. Kita tak boleh buat kerajaan campuran bodoh macam ni lagi. Cukup dah. Kalau ada pemimpin-pemimpin kita yang masih ada otak nak bekerjasama dengan musuh-musuh politik kita untuk membentuk kerajaan bersama, selepas melihat bagaimana peristiwa tikam belakang, buli-membuli akibat daripada membentuk kerajaan dengan orang yang
Sebelum ni musuh kita, kita bagi kuasa pada dia jadi Perdana Menteri. Last kali dia kelepek kita. Last kali dia menzalimi kita. Dia menganiaya kita. Dia menikam kita. Dia menipu kita. Kita dah bagi lagi. Kalau ada pemimpin UMNO yang pro kepada kerjasama dengan pihak musuh lagi, kita pastikan pemilihan UMNO pun kita guyupkan dia orang ni sekali. Jangan bazir masa. Kita cap dia orang ni kat dahi dia ni. Ni Muhyiddin dia orang. Jangan bazir masa. Kita letak ke depan pemimpin-pemimpin yang yakin BN boleh menang dengan hasil kekuatan kita sendiri. So bariskan pemimpin-pemimpin baru ke lama ke yang ada jati diri, yang yakin UMNO ni boleh mara ke hadapan, boleh kembali memerintah, boleh kembali menjadi parti dominan. Siapa tak yakin, rehat. Ada yang kata UMNO dah tak mungkin boleh menang di Johor. Okey, tak apa, rehat. Dah tiba pun masanya untuk dia berehat. Rehat. Saya tak boleh terima pemimpin-pemimpin tak yakin pada parti ni. Minta maaf cakap. Rehat. Okey. Ini ada satu dekat dalam line tu Dia cakap pengecut lah Datuk Lomah Agam nak ambil semula Hamzah Zainuddin masuk dalam UMNO. Harap Presiden tak ikut. Cakap Datuk Lomah. Dia macam gini. Elmi ni. Kita beritahu dengan dia. Kita bila berperang kena ada strategi. Korang tahu tak berapa banyak duit yang telah pun dibelanjakan zaman Muhyiddin menjadi PM. Zaman apa nama? Lockdown tu, darurat tu 600 bilion. Projek dia bagi kepada kroni-kroni dia bagi share direct nego dia. Kalau dia orang ambil 10% pun berapa? Kalau contoh 60 bilion. Kalau dia ambil 5% pun 30 bilion. Betul tak? Ini maklumat yang aku ada lah. Kekuatan kewangan di PKR di dalam bersatu tu Muhyiddin dengan Susah Agung dia. Betul tak? Jadi jangan nampak kita kena selamatkan satu kursi. Kalau kita terpaksa korbankan satu kursi bagi ke Hamzah, kita boleh tarik Hamzah ni bersama dengan kita. Musuh kita punya kekuatan keuangan ni boleh hilang separuh tau. Kita kena fikir benda ni di luar kotak. Jangan fikir benda yang bila musuh kita dah tak boleh berbelanja semewah di Johor, semewah di Melaka. Kalau dia boleh belanja untuk sebelah sana, kalau dia dah masuk sebelah sini, dia belanja untuk sebelah sini lah. Janganlah nampak benda ni sempit sangat. Bab strategi ni kita serah kepada kepimpinan kita. Saya bagi tadi tu perumpamaan. Contoh, saya tak katalah dia ada 30 bilion. Walaupun ada orang kata dengan saya ada 70 bilion dah standby untuk pilihan raya. Sebahagian besar dia belanja kat Melaka, lepas tu dekat Johor. Kita tengok dengan mata kita pun kita luar biasa kekayaan dia orang. Itu baru sikit dia belanja. Dia belum belanja untuk pilihan raya umum yang paling penting ni. Itu dia orang belanja untuk jaga air muka saja. Tak nak kalah teruk di Melaka, tak nak kalah teruk di Johor, pun kalah juga. Betul tak? Jadi sama juga dengan setengah orang ni. Kan, kenapa aku tak belasah Zuraida? Kau orang cuba fikir, Zuraida ni parti mana? Parti Bersatu. Bila dia keluar daripada Bersatu, dia bawa lagi 2 orang. Dah 3 orang yang Muhyiddin hilang. Kau balon Zuraida buat apa? Bagi ramai. Kau bagi encouragement. Kau bagilah encouragement.
Dia bawa lebih ramai lagi. Kalau boleh biar Azmin Ali ikut dia apa semua. Aku kalau boleh nak tengok macam mana dia curi kita punya ahli parlimen. Macam tu nak dia kena curi. Biar dia rasa di saat-saat hujung riwayat politik dia, biar pun dia rasa bagaimana bila ahli parlimen kita dicuri. Janganlah Balu Zuraida bagi encouragement. Aduh. Jadi janganlah. Kalau nak kira marah dengan pengkhianat-pengkhianat ni, kan, aku rasa aku punya marah ni lebih daripada tu. Tapi sampai bila kita nak marah? UMNO hanya akan kuat bila orang yang dulu meninggalkan kita kembali bersama kita. UMNO hanya akan kuat bila orang yang dulu berada di atas pagar hari ini berani terang-terang menyokong kita. UMNO hanya akan kuat bila orang yang dulu bersama dengan musuh kita kali ini kembali ataupun mula menyertai kita. Barulah UMNO kuat. Kalau blok orang tu, blok orang ni, kau buat dia orang masuk balik dalam UMNO pun ada sekatan tu, ada sekatan ni, siapa yang minat nak masuk balik UMNO? Maka dia akan gunakan resources yang dia orang ada, kekuatan kewangan yang dia orang ada, kekuatan jentera yang dia orang ada untuk membantu musuh kita. Buat apa? Bawa masuk semua kembali ke dalam UMNO. Serahkan kepada budi bicara dan kebijaksanaan Presiden. Sama ada nak bagi dia orang ni bertanding ataupun tidak. Yang penting dia masuk dulu. Kau ingat Presiden kecil anak ke? Presiden tahulah apa dia buat. Okey tak? Berita terbaru ni hari ni keluar, Hertoyo bakal kembali ke arena politik. Ya. Dia nak bertanding semula dan sebagainya lah. Kemudian itu pula kenapa tiba-tiba pula dia nak muncul hari ini. Ini kita tak boleh kata kenapa tiba-tiba dia nak muncul. Kita kena faham bahawa setiap ahli politik tu, dia cita-cita dia nak berjaya dalam politik. Ada orang masuk politik dia nak kaya. Ada orang masuk politik dia nak kuasa. Kalau dia nak kuasa untuk jadi kaya, itu bahaya. Kalau dia nak kuasa untuk buat kebaikan kepada rakyat, tak apa. Biarlah dia, cita-cita dia nak dapat kuasa, nak jadi Perdana Menteri ke, kan. Orang yang tak pernah terfikir nak jadi Perdana Menteri pun dah jadi Perdana Menteri sekarang ni. Jadi kalau ada orang ada cita-cita jadi Perdana Menteri ataupun cita-cita nak kembali selepas direhatkan, dalam kes Dato' Sri Hertoyo ni, kalau kita tengok kes dia dengan kes Lim Guat Eng lagi teruk, lagi jelas. Tapi Lim Guat Eng dilepaskan sebab zaman Law of the Jungle, Tommy Tomato dengan Pakatan Harapan, betul tak? Semua lepas. Tetapi kalau kita tengok dalam kes Hertoyo, dia menjalani hukuman penjara. So selepas dia selesai menjalani hukuman penjara, ada tempoh 5 tahun dia tak boleh bertanding. Jadi lepas 5 tahun dia dah boleh bertanding. Dari segi undang-undang dia boleh bertanding balik, tak ada kesalahan. Cuma berdasarkan track record dia tu, ada orang boleh memaaf, ada orang boleh melupakan. Ada orang kata, dia beli tanah daripada orang yang menjadi kontraktor dan sebagainya, kan? Ada orang boleh terima, ada orang tak boleh terima. Jadi kita sebagai rakyat senang je. Orang nak masuk balik politik, kita tak boleh halang, kan? Tetapi sama ada dia boleh menang menjadi ketua bahagian contohnya, biarlah ahli menentukannya. Sama ada nak meletakkan dia menjadi calon ahli parlimen ke calon DUN balik, ini biarlah kepimpinan UMNO menentukannya. Kalau Presiden yakin tak ada calon lain yang lebih baik daripada dia dekat kawasan tu, Presiden nak letak dia, kan?
Dia tanya pula, sekiranya Tun Mahathir masuk UMNO, macam mana pula Datuk Lukman? Dia tanya Sekiranya Mahathir masuk UMNO. Sekiranya Mahathir masuk UMNO, Mahathir. saya orang pertama yang akan bersetuju Mahathir masuk UMNO. Kerana saya cukup menanti Kepulangan. zaman-zaman kegemilangan bila mana Mahathir bertanding G7 pun kalah. Jadi kalau ular lidi nak masuk dalam perut ular sawa, biarkan. Biar dia masuk. Lepas tu kita telan dia hidup-hidup. Kita nak tunjukkan bagaimana ahli UMNO ni marah dengan dia. Kita bagi dia masuk UMNO. Tengok dia nak bertanding JK bahagian boleh lepas. Tengok anak dia nak bertanding ketua bahagian boleh lepas. Bagi je semua masuk. Ini kadang-kadang dia orang ni tak faham. Kita bawa masuk orang macam ni ke dalam UMNO, kau ingat senang dia orang nak naik. It's not easy. Kalau rakyat dah menyampah, contohnya orang macam Tok Pa tu, sebagai seorang yang pernah dihormati, bertanding MT pun nombor 1, tiba-tiba dia pergi kerja kahwin pun, dia datang orang balik kat jeli tu. Kau rasa orang macam ni kalau bertanding atau bertanding dalam parti UMNO ni, orang UMNO boleh maaf? It's not easy. Kecuali kalau dia betul-betul buat kerja betul-betul. Dia jaga rakyat, dia jaga apa semua. Tiba-tiba orang UMNO pun nak dia jadi ketua bahagian UMNO. Kita tak boleh halang. Itu hak ahli. Kalau ada orang UMNO nak angkat balik Mahathir menjadi ketua bahagian Kubang Pasu, kita tak boleh halang. Tapi takkan kau tak tahu orang UMNO tunggu je nak tanam dia ni. Betul tak? Jadi janganlah bimbang. Jangan bimbang. Kita parti besar. Dia orang ni tak sampai 100,000 orang. Kalau dia orang join kita balik pun habis dia orang kena telan. Berapa orang daripada luar boleh make a comeback dalam UMNO dan boleh hidup? Tak ramai. Ada Datuk Seri Syafici, okey. Boleh menang MT. Tak ramai. Okey. Okey, Tok. Kita balik pada pembinaan PKR tadi, Tok. Datuk rasa hala 7 PKR ni adakah lebih membawa kepada jalan Anwar PKR ke ataupun Rafizi PKR selepas ni? Macam mana? Dengan pemilihan yang baru ni, keputusan ni, Rafizi menang timbalan Presiden PKR kan? Okey. Incumbent dah tentulah Anwar kan sebagai Presiden. Tetapi nampak gayanya nampak macam-macam. Mungkin akan ada satu hala 7 baru mungkin daripada tak adalah. Hala 7 dia tetap lama. PKR ke atau selepas ni Rafizi PKR? Dari segi otak Rafizi ni aku tengok tepu lah. Modus operandi menipu ni sama macam dulu. Tak ada berubah. So kita punya kerja penat sikit. Kita nak kena explain setiap penipuan yang dia buat lepas ni. Itu je. Sebab bila dia dah ada peranan, dia akan buat kerja lama. Kerja kita menghasut. Itu dia sendiri yang cakap. Bukan kita buat fitnah, dia sendiri yang cakap. Kerja kita menghasut. Jadi kerja kita pastikan setiap hasutan dia tu kita perjelaskan kepada rakyat. Kerja kita memberikan pencerahan. Dan jangan terlalu defensif saja. Dulu bolehlah kita sentiasa defensif. 61 tahun kita saja memerintah. Sekarang kita tak boleh hanya defensif. Kita kena ofensif sama. Kita kena menyerang. Kita ada peluru yang banyak. 22 bulan sebarang benda yang dia buat sampai tonggang langgang, habis aset dijual, hutang dia tambah apa semua. Ini semua kita boleh keluar balik. Tak ada masalah. Negara tak pernah berhadapan, tak boleh keluar cek makan. Benda tu berlaku zaman Muhyiddin Yassin. Ini kita keluar balik. Biar orang tahu. Okey, ada lagi? Tak ada? Cuma Sudah tak ada. Jelas. Okey, ini
ini daripada utusan baru yang lepas ni tu. Dia kata apa ni? Ni Ernie ni cakap lagi, ramai yang tidak menyokong. Yalah memanglah. Orang marah dengan Hamzah tu mesti dah tak menyokong. Kan? Tetapi kita dalam berperang kena ada strategi. Kena ada strategi. Strateginya sekarang ni, kalau kita dapat tarik Hamzah ni bersama dengan kita boleh pecahkan musuh kita. Kita boleh memecahkan kekuatan kewangan musuh kita. Ini akan menyebabkan kita boleh menang lebih banyak kerusi. Jadi biarlah kepimpinan memikirkan apakah solusi terbaik. Sama ada berbaloi ke tak berbaloi. Kita bawa orang macam ni kembali ke dalam parti. Dan yang keduanya kena ingat, bila dia orang dah kembali dalam parti, tak semestinya kita bagi mereka kursi dalam pilihan raya. Kan? Tak semestinya. So, sabarlah. Berilah kepercayaan kepada kepimpinan kita. Kalau korang tak percaya dengan pemimpin, senang. Pemilihan akan datang, korang bertanding lah. Kan? Jadi pemimpin. Ganti pemimpin-pemimpin yang sedia ada. Kalau menang. Lepas tu baru korang faham. Dalam politik ni kena ada strategi. Tak semestinya benda yang kita nak, yang kita suka tu semua kita boleh ikut. Tapi kadang-kadang ada certain decision made by our leadership kita tak setuju. Hanya pemimpin kita tahu kenapa mereka membuat keputusan tersebut. Ini kena faham. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.